Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. واثنا عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي وهو ثلاثة أنواع. Jadi kita dah habis dah bab semalam berkenaan tentang fi'il sulasi mujarrad. Jadi fi'il sulasi mujarrad tu dia ada 6 bab. Ada 6 bab. Fi'il sulasi mujarrad ni fi'il yang dibahasakan pada 3 kalimah. 3 huruf. Fi'il yang dinisbahkan pada 3 huruf. Yang sunyi daripada huruf tambahan. Baik. Wasna asyara baban. Ya ni kalau belajar bahasa Arab ni wasna asyara baban tu mubtada. Baban tu tamyiz. Kalau Arab dia gitulah. Tapi saya tak mahu Arab sangat takut tuan-tuan pening tapi tak apa, kita baca gitu. Wasna asyara baban. Dan bermula 12 bab. Minha. Setengah daripada abwabul. Dia gini maksudnya minha. Lepas tu minha tu masuk pada kata waw. Maksudnya gini, dia kesesuaian balik.
Wa minha isna asyara baban. Lima zada ala sulasi. Macam gitu. Dan setengah daripadanya. Dan 12 nisbah ibab itu ialah minha. Ini minal abwabi khamsati wa salasina. Yang dulu kena ingat dulu kita ada bab tasrif semua ada 35 bab. Tak dengar suara Jadi bab tasrif dulu ada 35 bab. Kemudian ini dia masuk pula setengah daripada 30 bab tu. Jadi dah abang ni 6, ada 6 bab. Jadi ini sebahagian daripada 35 bab tu. Dia kata ada 12 bab lagi. Ada 12 bab lagi. Mana 12 bab? 12 bab 5 bagi barang, bagi fi'il. Ya tambahlah ma tu iaitu minal fi'li. Bagi barang, bagi fi'il, ya tambahlah ya fi'il tu di atas sulasi. Ini di atas sulasi yang mujarradi. Jadi fi'il tu ditambahkan di atas sulasi mujarrad. Jadi akan datang 12 bab itu akan ditambahkan pada fi'il sulasi mujarrad. Nama dia fi'il sulasi mazid nama dia. Dia panggil dalam kitab ni dia kata mazada ala sulasi. Kalau ada setengah kitab dia kata 12 bab itu fi'il sulasi mazid dia panggil. Jadi akan datang ni ada 12 bab yang ditambahkan di atas 3 huruf. Yang 6 bab tu habis dah. Yang 6 bab dulu tu fi'il asal. Kemudian yang ni pula ditambahkan huruf tak. Pertambahan huruf ni ada semuanya ada 12 bab. Pertambahan di atas 3 huruf ni semuanya ada 12 bab. Mana 12 bab? Wa huwa dan bermula ia mazada ala sulasi. Bermula fi'il yang ditambahkan di atas 3 huruf tu, ditambahkan 3 huruf tak? Berapa banyak? Salah satu anwa'in. Salah satu anwa' yang mempunyai 3 jenis. Dia ada 3 kepala pula dah. Jadi dalam 12 bab 12 bab tu dia terkandung di dalam 3 nauk. 3 jenis. Akan datang kita nak belajar nauk pertama tu ada banyak jenis. Ada banyak bab. Jadi 12 bab tu dia masuk dalam 3 jenis. Nanti ke depan dia bagi tahu lah. Contoh kalau nauk yang pertama, nauk awal, nauk ni panggil jenis Tapi jangan terjemahlah kita pakai nak cakap apa bahasa Melayu kita. Kalau bahasa Melayu kita bab tu dah ada bab dah. Atas bab sikit panggil apa? Nauk ni panggil jenis. Bahagian. Panggil apa? Bahagian pertama. Bahagian. Bahagian pertama. Dalam bahagian pertama tu dia ada 3 bab. Nanti bab-bab tu nanti masuk dalam 3 bahagian. Ni payah sikit Baik tengok. Baik. Jadi kesemuanya ada 3 pembahagian. Jadi 12 bab ni masuk dalam 3 bahagian Mana dia tengok. An-naw'ul awwalu. Bermula nauk yang pertama. Wa huwa mazida. Yang moleknya wow tak ada tak apa. Tapi kita tak ada wow tu. Oh, tak ada dah. Maknanya dia nauk
badan. An-naw'ul awwalu. Nauk yang pertama. Apa dia nauk yang pertama? Ni pembahagian pertama. An-naw'ul awwalu. Bahagian yang pertama. Apa dia bahagian pertama? Wahwa. Dan bermula ia pembahagian yang pertama. Bahagian pertama ni apa takrifnya? Mazida fihi harfun wahidun ala sulasi. Jadi bahagian yang pertama ni iaitu barang, ma tu barang iaitu fi'il. Tulis situ. Ma tu dikenaki ma tu dengan mana fi'il. Bukan fi'il perbuatan fi'il dengan mana apa? Ajar mana? Bila sebut kata fi'il sini maksudnya apa? Belajar dalam kitab Mu'tasajidah ni aku. Ni bukan fi'il mana perbuatan tu tak? Fi'il yang tidak menunjuk di atas masa. Fi'il yang menunjuk di atas masa. Minta maaf. Ustaz, tidakkah ini isim mausul? Ya? Tidakkah ini isim mausul? Ma tu? Ma tu isim mausul betul. Tapi apa yang dikenaki dengan ma tu? Kita nak ma tu maksud dia apa? Memang isim mausul. Isim mausul dia luas. Barang. Tapi cuma nak tahu terjemahan ma tu apa. Ma tu dia berkehendak. Sebab tu dia perbuatan. Betul tak? Dia berkehendak ma tu. Sebab tu dia perbuatan. Tak. Bukan ma tu fi'il tu perbuatan tu tak kan? Dia rekod dah lupa dah. Dia ma fi'il kan ada fi'il istilahi, ada fi'il lugawi. Takkan kita kata perbuatan ada 3 huruf, perbuatan 4 huruf. Tak kena tu. Bila sebut kata fi'il ni apa? Kan ada isim, fi'il, haraf. Macam mana dia punya takrif? Ayin? Bukan. Ini lah. Oh, lain lah. Apa dia punya takrif dia? Allah Syekh Muhammad. Madal, nanti ya. Takrif dia. Takrif bahasa Arab dia. Allah Syekh Muhammad. Kalimatun dalat. Kalimatun dalat ala maknan. Waqtaranat. Bizamanin. Fi nafsiha. Kalimatun dalat ala maknan. Itu makna fi'il je aku. Bukan fi'il perbuatan tu tak. Kalimah yang menunjuk di atas makna. Kalimatun dalat ala maknan. Waqtaranat. Dan menyertai dengan masa. Itu fi'il gitu. Kemudian waqtaranat bizamanin. Fi nafsiha dengan sebab dirinya. Jadi diri dia menunjuk di atas masa. Bila sebut kata fi'il kita maklum. Kalimah tu menunjuk di atas masa. Ni akan datang ni bahan ni. Fi'il tu. Masa madi ke masa mudhari' tu tak apalah. Kita tak urai situ. Cuma nak cerita kata bila ada pertambahan huruf, kita maklum dah maksud dia apa. Dia berbeza. Baik, tengok. Sebab tu kata ma tu fi'il. Wa huwa mazida fi harfun wahidun ala sulasi.
fi'il yang ditambahkan padanya, pada fi'il tu akan satu huruf. Tambah satu huruf. Dipanggil fi'il sulasi biharfin wahidin. Ditambahkan satu huruf ala sulasiyi, ini di atas sulasiyil mujarradi. Di atas fi'il sulasi mujarrad. Baik, fi'il sulasi mujarrad ada berapa huruf? Kat ini. Ada 3 huruf. 3 huruf. Bila tambah satu jadi mazid mazid, jadi 4 lah. Jadi 4. Jadi bila jadi 4 dia panggil fi'il sulasi mazid, dia panggil. Tulis situ. Fi'il sulasi mazid. Mazid tu Jadi tambahan, di sini- Ustaz. Ya. Mazid tu tambahan lah. Ya, Zid, betul lah. Zid. Mazid tu yang ditambahkan isim fa'il. Nak cakap tambahan tu tak kena, tu dia punya masdar, kata terbitan. Baik. Jadi fi'il sulasi nauk yang pertama, bahagian yang pertama ni, ta'rif dia, fi'il itu ditambahkan di atas satu huruf di atas fi'il sulasi mujarrad. Dia tambah satu huruf je. Baik, habis. Berapa bab pula dah ni? Ada berapa bab pula? Wa huwa wa mazida fihi harfu wahidun zu salasati abwabin. Yang mempunyai 3 bab. Jadi mazida fihi harfu wahidun tu ada 3 bab. Mana 3 bab? Al-babul awwalu. Ni bab yang pertama. Bermula bab yang pertama. Bermula bab yang pertama, af'ala yuf'ilu if'alan. Tengok Jadi yang dulu dia tak sebut pun masdar. Kata terbitan dia tak sebut dulu. Sebab apa yang ni disebutkan kata terbitan? Sebab apa? Tadi Yaakob. Dia sebut dalam kitab Rumi tu. Dia disebut dalam kitab Rumi tu. Kenapa di sini dia sebutkan kata terbitan if'alan? Yang dulu dia tak sebut pun, yang dulu disebut fa'ala yaf'ulu. Dia tak ada fa'lan, tak ada. Kata terbitan tak ada, masdar tak ada. Tiba-tiba yang sini dia sebutkan kata terbitan. Sebab apa? Tanya aku. Sebab apa? Ada sebut tak dalam terjemahan kitab tu, ada tak? Kitab Rumi ada sebut tak dalam kitab Rumi? Sebab apa? Sebab apa tu? Tanya kau. Dia ada sebut dalam Sebab kitab dia tu tak? mazid ke? Ada. Ustaz? Sebab dia mazid ke? Tak ada sebut. Sebab apa? Sebab apa je kau? Bahawa Madinah. Yang disebut dalam kitab tu ada Tak tak? ada sebut lah, Ustaz. Tak ada sebut lah. Dia tak bantu. Dia tak boleh bantu lah tu. Sebab 6 bab tu dia punya kata terbitan benda sama je. Kalau dulu fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kata terbitan sama. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Semua kata terbitan sama. Sebab tu dia tak sebutkan sebab benda sama. Tapi kalau masuk yang ni pula, dia kata terbitan tak sama. Tiap-tiap bab tu kata terbitan tak sama. Bila tak sama, dia perlu sebutkan masdar. Dia panggil masdar.
Dia panggil masdar ataupun kita bahasa Melayu panggil kata terbitan. Saya tak pasti bahasa orang putih panggil apa. Noun ke apa? Verb. Kayak ni. Adjective. Noun. tadi. Adjective. Adjective. Kata terbitan panggil adjective. Adjective. Yang dulu dia tak sebut adjective pun langsung. Yang ni disebut. Sebab apa? Sebab dulu adjective daripada bab pertama sampai bab 6, adjective dia sama, fa'lan. Tapi kalau dalam yang noun yang pertama, bahagian pertama ni, yang ditambahkan satu huruf ni, dan seterusnya, dia tiap-tiap bab tu adjektif dia tak sama. Sebab tu dia kena sebutkan juga. Tu dia. Baik, tengok. Al-babul awwalu ay minha af'ala yuf'ilu if'alan. Mauzunuhu. Bermula mauzunnya. Ni kita dah bahas semalam. Bukan semalam, bawa awal-awal kita dah bahas itu. Bermula timbangannya. Ustaz, tadi yang masdar Ya apa je? Masdar mujarad tadi fa'lun ke fa'lan tak? Ya? Yang masdar kepada sulasi mujarad fa'lun. Fa'lun ke fa'lan? Dia panggil Masdar. fa'lan sebab dia panggil nisbah tu kalau kita tasrif panggil fa'lan. Kalau tasrif sebenarnya fa'lun ejaan sama je fa'ilah. Tapi baca fa'lun. Tak kisahlah fa'lun fa'lan sebab dia dalam bab ni dia kena baca fa'lan sebab dia kita tasrif. Kalau patutnya af'alu yuf'ilu if'alun boleh je. Tapi dia cara baca cara masdar. Bila sebut masdar ni dia kalau dalam ilmu nahwu masdar ni duduk alamat apa? Maf'ulun bi. Dia duduk alamat nasab. Bila alamat nasab dia mesti dia duduk alamat nasab. Bila nasab mesti baris Atas. baris fathah. Fathah. Lepas tu dia kata af'ala yuf'il if'alan dia terikat if'alun. Nampak? Sebab masdar ni duduk kalau tengok dalam kitab nahwu masdar ni dia duduk dalam maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Baik habis tengok. Itu saya tak mau main nahwu sangat Dia perbahasan nahwu ni kalau main ni lagi rumit. Jadi kalau soroh ni dia ringan sikit. Ringan tak ringan payah juga. Mauzunu akrama yukrimu ikraman. Akrama yukrimu ikraman. Akrama ni memuliakan. Bukan mulia. Haji Yaakob lain. Kalau fi'il sulasi mujarrad dia, asal dia akrama ni asalnya karuma. Karuma yakrumu. Bila sebut karuma yakrumu dalam fi'il sulasi mujarrad duduk bab mana? Kat ini. Bab 5. Bab yang kelima. U'u. Karuma yakrumu. Mindset kita tahu. Kita dah ingat 6 bab tu terus cakap kat ini. Dalam fi'il sulasi mujarrad, akrama ni atau wazan dia ambil daripada fi'il sulasi mujarrad tu karuma yakrumu. Kemudian apabila ditambahkan alif jadi 4 huruf, jadi akrama yukrimu ikraman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Orang panggil bab if'al. Tengok. Dia kalau karuma kita terjemah mulia sahaja. Tapi kalau kita akrama memuliakan, maksudnya kita buat orang jadi mulia. Kalau kita kata karumat
Dia tu tak berhajat pada lain, dia seorang mulia. Tengok bab yang kelima. Bab kelima perlukan pada maf'ul ke tak? Kat ini. Bab kelima dalam fi'il sulasi mujarad dulu. Baru semalam tanya. Dia ada beza sikit yang dulu 6 bab dulu. Bab yang kelima dia ada tak dia ada tak muta'addi? Ada, perlu. Ah. 55, bab 55. Ada 55 tambahan. dia fi'il lazim saja. Fi'il lazim Dia saja tak tak ada fi'il muta'addi, dia fi'il dia lazim fi'il lazim sahaja. saja. Allahu Sebab apa? akbar. Sebab tu lah kalau dia kat sini, dia tambah akromah tambah alif, maka makna dia berbeza. Kalau mulia, contoh kata karuma Zaidun. Zaid itu mulia. Mulialah oleh Zaid. Diri Zaid tu mulia, tak apa. Tapi disebut akroma Zaidun, Zaid memberi mulia. Tengok. Zaid buat jadi mulia. Contoh kita kata sini, akan datang tu contoh dia kata akrama Zaidun Amron. Membuat mulialah oleh Zaid akan Omar. Bila sebut kata membuat mulia, maksudnya Zaid tu buat Omar tu jadi mulia. Tapi kalau kita kata karuma Zaidun, diri Zaid tu mulia. Nampak tak? Dia tak sama terjemahan tu. Saya tak pasti kalau bahasa orang putih macam mana nak terjemah tu. Kalau nak tambah ing ke wallah alam lah. Tapi kalau dia tak sama, dia ubah sikit dia baris. Contoh, kalau dia fi'il lazim, karuma Zaidun, mulia oleh Zaid. Maksudnya Zaid tu diri dia mulia, tak apalah. Karuma. Apabila ditambah alif akrama Zaidun Amron, dia jadi muta'addi. Sebab apa? Sebab dia tambah alif tu. Membuat mulialah oleh Zaid akan Umar. Maksudnya Zaid tu buat Umar jadi mulia. Bukan kata Umar tu membuat mulia oleh Zaid. Zaid tu jadi mulia. Tak. Dia tak buat diri dia mulia. Tak. Dia buat orang jadi mulia. Itu maksud dia. Nampak lagi? Nampak lagi kat ini Nampak Ustaz. Okey, baik. Ustaz, akroma tu bukan dia lebih mulia, Ustaz. Dia Abdil. bukan lebih. Itu isim tafdil. Ni bukan isim tafdil. Tapi bentuk dia sama. Akroma. Tapi perkataan dia sama. Akroma. Itu akromo. Ni akroma. Oh, okey. Itu isim tafdil. Dia beza Akromo. baris je. Okay. Itu akromo ni akroma. Baik. Jadi semua akroma tu dia panggil fi'il madhi. Fi'il yang perbuatan yang telah lepas. Yukrimu perbuatan yang sedang buat dan juga selagi akan datang buat. Tu dia. Tengok ayat dia. Mauzunuhu akrama yukrimu ikraman. Habis itu tak perlu dibahas lah. Wa alamatuhu. Ini senang. Dan bermula alamat tanda-tanda bagi bab yang pertama ni. Ingat ni fi'il sulasi mazid Yang dulu fi'il sulasi mujarrad. Wa alamatu an yakuna madhihi. Bahasanya adalah madinya. Madi bagi bab yang pertama ini ja'ian ala arba'ati ahrufin. Datang di atas 4 huruf. Jadi bab yang pertama ni dia datang di atas 4 huruf. Ala kauni al keadaannya bi ziyadatil hamzati, dengan ditambahkan akan hamzah. Tambah hamzah tu kat mana? Tambahkan hamzah itu fi awali, pada awalnya.
pada awal bab yang pertama. Jadi kita tambah apa? Untuk karuma jadi hamzah tu tambah depan. Akrama hamzah. Habis. Wa bina'u lita'diyati ghaliban. Ni sama juga ni macam dulu juga. Dan bermula binaan bab yang pertama ni. Tengok benda ni berulang dapat bersama. Sebab kita ni mudah sebenarnya. Tapi ada tempat payah-payah tu tak banyak sangat. Cuma nak bagi kefahamannya. Ni kitab basic Bermula binaan bagi bab yang pertama itu adalah ia li ta'diyati ghaliban. Bagi ta'adi. Ini bagi fi'il muta'addi. Ghaliban pada kebanyakan. Jadi bab yang pertama ni kebanyakan dia tu dia terbina di atas fi'il muta'addi. Apa dia fi'il muta'addi? Haji Yaakob? Yang memerlukan mangsa, objek. Fi'il yang memerlukan maf'ulun bih. ma'lum bih. Ya, betul. Terima kasih Haji Yaakob. Saya tanya tu bukan apa nak bagi fahamkan lagi Baik. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang qad li taklil, dan sedikitlah adalah ia babul awal tu laziman, fi'il lazim. Jadi sedikit kan bab yang pertama ni ada fi'il lazim juga, ada juga tapi sedikit, tak banyak. Lagu mana? Contoh dia tengok. Misalul muta'addi. Bermula misal fi'il muta'addi tu lagu mana misalnya? Nahu akrama Zaidun Amran. Telah membuat mulialah oleh Zaid akan Umar. Bukan telah mulia. Kalau kita terjemah telah mulia oleh Zaid, maknanya Zaid jadi mulia. Tak kena. Kitab tu terjemah lagu mana Haji Yaakob? Akrama Zaidun Amran dia terjemah macam mana? Tak ada terjemahan, Ustaz. Oh, tak ada terjemahan. Saya ingat ada terjemahan. Tak. Ada terjemahan dia, Ustaz. Dia Zaid menghormati Amru. Zaid menghormati Amru. Umar. Dia menghormati nak oleh Zaid. Kalau hormat tu macam dia gini, dia bukan nak macam tu Kita nak buat Zaid tu kita nak buatkan Zaid tu nak buatkan Umar tu jadi mulia. Kalau menghormati sekadar aku mak kita tak. Tapi nak memuliakan dia tu. Kita pergi kat dia, contoh macam ni, kita menghormati je lah. Kita pergi kat dekat dia, kita menghormati dia lah kan. Kita buat makanan, minuman untuk dia datang rumah kita. Itu kata kita buat mulia macam ni tu, itu kita katakan kita buat mulia kat dia. Bukan kata kita hormat, tunduk saya hormat ni, saya hormat kat dia. Bukan cakap kat dia tak. Kita buat dia jadi mulia. Dia datang rumah kita. Kita ataupun kita ajak dia, kita muliakan dia, kita ajak dia makan. Kita belanja dia makan. Itu kata buat jadi mulia tu. Ya, Kak ini apa nak tanya apa tadi? Tak adalah saya nak cakap Zaid tu memuliakan Umar lah. Memuliakan maksudnya memuliakan tu mestilah dia ayat dia sebenarnya translation lah, terjemahan dia. Zaid memuliakan Umar. Terjemahan dia Zaid memuliakan Umar. Zaid memuliakan Umar. Zaid bukan Zaid mulia Umar, bukan Zaid memuliakan, maksudnya dia tu muta'addi. Habis. Wa misalul lazimi, dan bermula misal bagi fi'il lazim. Siapa-siapa yang tak nak belajar bahasa Arab tu dengar dulu kalau boleh kitab lah Nau asbahar rajulu. Ni tengok ni terjemahan. Macam mana nak terjemah ni? Payah ni terjemah ni. Bukan main ni. Asbahar rajulu.
Nak terjemah aku ni ada tulis terjemah nak situ Haji Yaakob tanya Yaakob di kitab Rumi. Orang itu berada pagi hari. Orang itu berpagi hari. Berada di pagi hari. Kalau dalam bahasa Arab dia terjemah gini. Asbaha rajulun dakhala rajulun fi waqti sabah. Lelaki itu ada pada ketika subuh. Masuklah lelaki itu pada ketika subuh. Maksudnya apa? Dia ada duduk dalam waktu subuh. Bukan kata asbah tu berpagi-pagi lah lelaki. Apa berpagi-pagi? Maksudnya dia duduk dalam keadaan waktu subuh. Itu dia masuk asbah rajul. Kalau tak ada alif, sabaha. Pagi lelaki tak sedap. Nak terjemah itu tak boleh. Patut Surah ni nak kena pandai terjemah. Surah ni nak kena pandai terjemah. Nak faham hadis begitu juga. Tengok dalam hadis apa kita jumpa Sahih Bukhari kan. Ada jemaah kita duk belajar hadis saya dengar lah. Dia kata wasahahu. Biasa jumpa tak wasahahu ni kat ini ada ngaji Sahih Bukhari nak tanya. Biasa jumpa tak? Dah lama dah tak pergi kelas tu, Ustaz. Wasahahu. Dah lama dah tak pergi kelas tu. Siapa belajar hadis sekarang ni nak tanya? Ramai-ramai ni. Rosita. Biasa jumpa tak? Wasahahu. Dalam Sahih Bukhari. Mesti ada punya. Tu nak terjemah ke mana tu? Payah tak tu? Jangan cakap dan sahih lah. Bukan sahih. Dia nak cerita telah menghukum sahih. Nanti akan datang dia fa'ala. Itu penting surah ni. Nak faham Al-Quran, nak faham hadis, nak faham kalam ulama. Kita mengaji hadis tapi bahasa Arab kita tak tahu. Tak apalah terjemahan ada Ustaz. Kadang-kadang terjemahan tu dia tak terjemah secara tepat. Betul ingat Ustaz. Contoh tengok ni asbar rajulu. Maksudnya dakhala rajulu fi waqti sabah. Macam aku tadi katalah. Lelaki itu berada pada waktu subuh. Boleh betul? Kalau terjemah itu tak apa betul. Tulis je makna dia. Habis itu. Nampak lagi Ajarana beli kitab Arab ke kitab Rumi? Arab. Dua-dua ada. Dua-dua ada. Dia terjemah macam mana yang Rumi? Yang macam Haji Yaakob cakap lah. Sama orang itu berada di pagi hari. Dia kalau bahasa pondok dia terjemah ni. Telah berpagi-pagilah oleh lelaki itu. Dia terjemahkan bahasa pondok lah. Masa pagi-pagi maksudnya dia duduk dalam waktu pagi. Kalau bahasa pondok kalau terjemah. Kalau bahasa kitab lah. Habis. Al-Babusani. Bab pertama tu kena ingat ditambahkan satu huruf. Sama juga bab kedua sama. Semua ada 3 bab. 3 bab ni semua tambah satu huruf. Dah masuk bab yang kedua kan. Bab kedua ni sangat penting. Bab kedua ni sangat penting. Dia ada banyak makna. Allah, bab kedua ni ni seronok ni. Tengok. Al-Babusani bermula bab yang kedua. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ni cakap ni. Wasahhaha. Kita hadis tadi tu. Mauzunu. Bermula mauzunnya. Mauzun bagi bab yang kedua. Kita maklum Fa'ala yufa'ilu taf'ilan tu dia panggil acuannya. Dia panggil acuan. Mauzunu tu tempat yang ditimbang tu.
Seolah-olah kata faruha tu kita nak letak kat tempat acuan dia. Acuan dia tahu tak? Fa'ala. Tu dia. Mauzunuhu. Bermula mauzunnya farraha yufarrihu tafrihan. Kalau fi'il sulasi mujarrad dia bunyi apa? Farha yafrahu. Nampak tak ajarannya? Kalau fi'il sulasi mujarrad farha yafrahu. Bab yang keberapa tu ajarannya? Farha yafrahu. Bab yang keberapa? Haji aku dah sembang nak jawab tu. Bab ketiga. Yang ketiga. Bab yang ketiga. Nampak tu. Haji aku minat sorang ni. Nampak dia. Kenapa haji aku minat sorang ni? Nampak dia cepat ni. Brilian ni. Bagus. Minat sorang ni nampak dia. Memang kadang-kadang ada setengah orang tu dia boleh nahu tapi sorang dia lemah. Kadang-kadang sorang tu boleh, nahu dia lemah sikit. Ada Ya, nahu sorang ni ibarat seperti ibu dan bapa. Nahu tu seperti ibu, sorang tu seperti bapa. Itu kata ulama. Mari tengok. Wa alamatu dan bermula alamatnya alamat bab yang kedua ni. Mana tanda-tanda dia nak kenal? Kita nak kenal fa'ala yaf'ilu mana? Ayyakuna madhi ala arba'ati ahrufin. Bahawasa adalah madinya. Madi bagi bab yang pertama, bab yang kedua. Mana madi dia? Fi'il madi dia? Fa'ala. Fi'il madi tu. Adalah madi itu ja'iyan ala arba'ati ahrufin. Datang di atas 4 huruf. Mana 4 huruf? Dapat 3 huruf dah, Ustaz? Nanti dulu. Tapi bi ziyadati harfin wahidin. Hal keadaan itu ditambahkan akan 1 huruf. Tambah tu ke mana? Bainal fa'i wal aini. Tambah tu di antara fa bagi fi'il. Fa fi'il mana? Fa depan tu lah. Wal aini dan ain fi'il. Tapi tambah tu min jinsin aini fi'lihi. Daripada jenis ain bagi fi'ilnya, fi'il bagi bab yang kedua. Dia tambah tasydid, mudah-mudah kata dia tambah tasydid. Dia tambah ain yang satu lagi. Sebab tu jadi fa'ala. Dipanggil huruf yang bersejenis. Soalan kata ada tambah 2 ain di situ. Jadi dia tambahkan di antara fa fi'il dengan ain fi'il tu tambah yang adalah jenis bagi ain bagi fi'ilnya. Fi'il bab yang kedua. Tambah apa? Tambah tasydid tu lah. Fa'ala. Tu dia. Itu dikata huruf tu. Tambah huruf juga. Itu bukan huruf lah Ustaz. Tasydid memang betul. Asalnya huruf. Asalnya huruf. Fa'ala. Asal gitu. Tapi dia nak jadikan satu jenis kalimah ain. Jadi jadilah fa'ala. Tengok. Ni nak dia macam tajwid juga sebenarnya. Sorof ni dia macam tajwid. Nak faham ilmu sorof, bila faham ilmu sorof, insya-Allah tajwid tu mudah. Kita belajar tajwid tu mudah. Cumanya sorof ni kita nak terjemah tu payah sikit. Tengok. Ustaz. Ya. Ustaz, tolong baca balik ayat tu, alamat tu. Saya rasa ada perkataan yang tinggal ni dekat kitab ni.
Kitab saya tinggal. Macam ziyadah tu tak ada dalam kitab ni. Dengar balik Okey, parti balik. Wa alamatuhu ay yakuna madihi. Bukan tinggal kat ini saya takdir dari tu Jaian tu. Saya tak sebut Saya Ustaz, ziyadah pun tak ada. Ziyadah pun tak ada. Ziyadah pun tak ada. Tak ada. Ziyadah ada depan tu. Biziyadati tu ada. Ada tu bizadah ada. Ada. Ada Kat mana? arba So, selambungannya. itu dalam itu Cik Yaakob tengok dekat kitab terjemahan ke dekat kitab yang Arab ni? Arab. Ala arbatu ahrafu biziyadati. Ziyadah tu. Tak ada. Kitab saya tak ada. Jatuh tu. Okey, ulang balik. Saya ulang balik. Kitab yang Nuzul, ni Ustaz Nuzul recommend tak ada. Yang mana kita hijau tu? Tak ada. Tak ada Ustaz, tak ada. Kitab yang hijau yang kita Arab tu tak ada Tak Tak ada. ada. Cicik. Tak ada Ustaz. Saya punya ada. Kita Arab Haji aku ada. Saya punya ada Ustaz. Matan dia ada. Okey, baik tengok ni. Ya tu ni. Tak apa tengok Saya baca balik. Tak apa. Dobel situ ni saja. Nanti tolong Cikgu Fikri tolong tulis balik. Saya ulang balik. Wa alamatuhu ay yakuna madihi ala arba'ati ahrufin. Dan bermula alamat bagi bab yang pertama tu. Ayyakuna. Bahawa adalah madi bagi bab yang pertama. Khabar. Ja'iyan ala arba'ati ahrufin. Datang di atas 4 huruf. Jadi fi'il madi bagi bab yang fi'il madi bagi bab yang kedua ni datang di atas 4 huruf. Macam mana? Ni. Bi ziyadati harfin wahidin. Bi ziyadati harfin. Tulis itu Cikgu Fikri. Tulis dekat dalam ruang komen. Nanti orang nak tengok. Orang nak tulis pula. Yang jemaah lain saya tak mau tanya sangat. Nanti tak habis kitab saya tanya semua. Tu Ustaz Ajik tanya Ajar Rona, Ajik tanya kali ni je Ajik tanya Encik Yaakob je. Bukan saya tak mau tanya. Nanti Kak Ruzita kata asyik tanya kakak aku tak tanya pun. Bukan itu saya tanya Ika takut jadi lambat pula Tengok. Tulis siap-siap. Biziyadati harfin wahidin. Dengan ditambahkan akan huruf yang satu. Maksudnya ditambah satu huruf lah. Tambah tu kat mana? Bainal fa'i wal aini. Tambah tu di antara fa. Mana fa? Asal fa'ala tu kan? Biziyadati harfin wahidin. Dengan ditambahkan akan huruf yang satu, ditambah tu di antara fa. Ini fa'ul fi'li. Tulis itu Ajar Rona. Di antara fa fi'il wal aini dan ain fi'il. Tambah apa? Min jinsi aini fi'lihi. Daripada huruf yang bersejenis bagi ain. Maksud bila sebut huruf sejenis bagi ain, maksudnya ain tu ada dua. Dia panggil tu. Huruf huruf daripada jenis ain. Bila sebut jenis ain tambahkan satu, maksudnya jenis ain yang kedua. Soalan kata ain tu ada dua. Asal fa'ala, asal fa'ala. Asal gitu, ada dua ain. Tapi ditasydidkan. Jadi fa'ala. Tengok. Tambah tu
Min jinsi aini fi'lihi, daripada jenis bagi ain bagi fi'ilnya. Fi'il bagi bab yang kedua. Mana dia tambah kat situ? Asalnya fa'ala, kemudian tambah tasydid. Fa'ala. Tu dah habis. Ini binaan ni. Ni binaan ni tak sama ni. Sebelum ni asyik kita jumpa ta'diyah. Asyik jumpa muta'adi lazim. Muta'adi lazim. Ni lain. Wa bina'uhu, dan bermula binaannya. Binaan bagi bab yang kedua ni. Litaksiri. Maudu'un litaksir. Dihantar bagi taksir. Apa taksir? Tulis itu. Dobel itu. Banyak. Bagi membanyak. Taksir ni mana membanyak. Lagi mana nampak Tengok contoh mana nampak. Jadi binaannya untuk menjadikan, untuk membanyakkan. Contoh sekali kita tengok. Contoh apa nampak. Wahwa, dan bermula ia. Bermula ia taksir tu apa dia? Ni tengok. Qad yakunu fil fi'li. Adalah ia taksir itu pada diri perbuatan. Perbuatan tu memberi maksud banyak. Maksud dia tu memberi makna dia yang banyak. Contoh macam mana tengok. Ni depan ni. Ni masyarakat tengok Nahu macam mana contoh dia tengok. Tawafa Zaidun. Tawafa Zaidunil Ka'bata. Telah banyak kali tawaflah oleh Zaid akan Kaabah. Nampak dia terjemah itu. Tawafa tu maksud dia dengan mana? Telah membanyak tawaflah. Telah tawaf banyaklah. Kalau kita Rumi tu lihat Haji Yaakob. Telah melakukan tawaf banyak kali di Kaabah. Telah banyak. Tu dia nak banyak kali tu duduk belakang. Dia sebenarnya makna dia sendiri tu dah banyak kali dah. Tawafa. Telah banyak kali tawaf lah Zaid akan Kaabah. Dia cakap gitu. Ustaz, dalam buku saya dia kata gini, Zaid melakukan tawaf di Kaabah. Tak ada sebut banyak kali. Kalau cakap tawaf, maksud boleh jadi sekali. Macam mana? Nampak tu, terjemahan tak kena tu, tak tepat. Yang Haji Yaakob punya terjemahan tepat. Haji Yaakob punya terjemahan macam mana Haji Yaakob tadi? Haji Yaakob punya terjemahan macam tadi? Yang dalam kitab tadi? Rumi dia? Yang Kak Aini punya macam mana Kak Aini? Saya punya kitab yang contoh-contoh ni langsung tak ada terjemahan, Ustaz. Walaupun kata kita ada kitab Rumi. Dia tak ada terjemahan langsung untuk semua contoh. Allahu Akbar. Dia pakai bahasa Arab. Kitab Arab itu. Dia ada dua kitab, Ustaz. Yang kuning tu dia tak ada terjemahan dia. Yang ada satu lagi tu dia ada terjemahan tapi tak ada matan dia. So tak ada matan. Yang ini ada matan. Macam ni Ji, aku yang terjemah macam mana? Zaid telah melakukan tawaf Kaabah sama dengan yang Puan Rohana tadi. Tak ada banyak kali. Kalau Tak ada kita banyak tawaf, jadi soalan kata boleh jadi 2 kali, 3 atau sekali ke? Saya telah melakukan tawaf di Kaabah. Tapi kalau kata saya telah melakukan tawaf banyak kali di Kaabah. Tu lain tu, berlainan. Bahasa lain kita berlainan dah. Bahasa Arab pun ada berlainan. Kalau tawafa, itu maksud lain. Kalau tawafa, kita terjemah gini telah banyak kali tawaflah oleh Zaid akan Kaabah. Maksudnya Zaid melakukan tawaf itu banyak kali di Kaabah. Nampak tak? Ini penting ni nak belajar, nak faham Quran ni. Nak faham hadis ni. Contoh ada satu hadis.
Itu tak apa, tu lain. Tu bab takalluf, tak apa nanti termain. Dah di mana saya jumpa dia ada. Baik, habis. Apa tengok? Tengok ni pula. Dia terjemahan tu penting. Ni aku. Tengok. Kita nak pergi dengan kaedah sikit lagi nak habis dah. Wa qad yakunu fil fa'ili. Tu dia. Tadi pada perbuatan, ni pada fa'il. Orang yang pembuat pula dah. Tengok. Jadi pembuat di sini apa dia? Ibil. Tengok. Waqad dan terkadang adalah ia at-taksir ni dengan mana fil fa'ili pada pembuat. Ke mana tengok? Mawatatil ibilu. Asalnya mawatat. Tapi bila dihubungkan, bila sambung kena baris bawah. Nampak tak? Kita dah tahu dah tajwid sikit nampak tak? Asal mawatat al-ibilu. Tapi apabila disambungkan jumpa dengan alif lam, kena dibariskan bawah. Kaedah kita as-sakinu apa dia? Kaedah as-sakinu idza hurika bil kasri. Apabila huruf sakin, huruf mati, apabila dibariskan, mestilah dibariskan ke bawah. Bila jumpa huruf sakin, kena baris bawah. Mawatatil ibilu. Terjemahan ni macam mana, Haji Yaakob? Ajar mana? Ni Zahid. Tak ada ni menguatkan ni. Ajar mana? Tak ada. Terjemahannya tak ada. Terjemahan tak ada. Tak ada pula. Ada. Tadi ada. Tak ada. Ada, kadang tiada. Ilaha illallah. Boleh komplain dah ni. Tak ada pula dah siaplah. Dia kata payah kot mawatati ibilu ni. Kalau mawatati ibilu, jangan kata jangan terjemah kata mati oleh unta. Jangan cakap itu. Jangan cakap telah banyak mati oleh unta. Jangan cakap itu. Maksudnya banyaklah. Asalnya kasura mautuha al-ilu. Banyaklah oleh kematian unta-unta. Maksudnya unta tu banyak yang mati. Nampak tak? Payah juga nak terjemah ni. Nampak tak? Orang nak terjemah kitab pun takut. Dia tak tahu ni payah. Tak apalah, nanti saya dah ajar bab matan bina ni. Lepas ni siapa nak jadi tukang terjemah, boleh buat buku lain. Haji Yaakob. Haji Rana boleh buat buku lain. Saya dah ajar siap-siap ni, tolong terjemah bagi elok. Siapa ada tak ada terjemahan lah tadi tu. Terkejut saya dengar. Bukan jangan terjemah gini Haji Rana. Telah banyak kali matilah oleh unta. Jangan cakap tu, mati unta tu banyak kali mati. Bukan begitu. Jangan terjemah telah banyak matilah oleh unta. Unta tu mati banyak kali. Mati sekali je. Ni nak cerita apa? Telah banyaklah matinya unta itu. Nampak tak? Unta tu banyak mati. Unta tu banyak mati. Nampak ni Haji Rana? Unta telah banyak matilah. Bukan banyak kali mati tau unta tu. Dia tak sama dengan tadi. Unta telah mati. Ustaz, banyak unta telah mati. Okey, terjemah itu. Lepas ni boleh buat edit. Joint venture dengan Haji Rohana dengan Haji Yaakob buat kitab. Banyaklah unta-unta mati semasa wabak COVID ini. Aduh. Tu lagi sedap Okey, habis itu. Sikit lagi. Wa qad yakunu fil maf'uli. Dan terkadang adalah ia
ia bab yang kedua ni, ia taksir ini pada maf'ul. Pada maf'ul abwab tu, tengok. Maksudnya taksir tu terjadi banyak pintu, tengok. Wallaka Zaidunil abwaba. Ni tengok apa yang terjemah ni. Tak terjemah ke mana? Haji Yaakob, kita ajar mana? Ada terjemah tak ni? Ada tapi tak betul lah Ada. Ustaz. Tak betul ni. Zaid menutup pintu. Zaid menutup pintu. Tak betul lah. Menutup pintu. Dia nak banyak kali ni. Banyak kali tutup. Kita ibaratnya ginilah, rumah kita ni kita kunci cek banyak kali. Nampak tak? Kunci banyak kali tu bukan kunci pergi apa? Bukan itu bukan kunci banyak kali. Buk bukan itu. Maksudnya dia telah banyak menguncilah Zaid akan pintu-pintu. Kita tu al-abwab ke al-bab? Al-baba. 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 Yang sebenarnya al-abwaba. Tulis dia jamak Haji Yaakob. Al-abwaba. Satu kata banyak kali kunci. Kalau satu pintu takkan kunci banyak kali pintu. Dia ada kunci pintu, semua pintu dalam bilik. Mengunci oleh Zaid akan pintu-pintu. Telah banyak kali kuncilah. Telah mengunci banyak kali lah. Kita kata. Telah membanyaklah kunci. Maksudnya mengunci lah. Telah mengunci. Seringlah mengunci. Telah mengunci banyak pintu. Telah mengunci banyak pintu. Telah mengunci akan banyak pintu. Sebab abwab bukan abwab al-baba abwab. Abwaba. Taksir. Jamak taksir. Taksir banyak kali banyak pintu. Zaid telah mengunci banyak pintu. Betul. Lepas ni boleh joint venture buatlah satu publish apa nak buat terjemah. Saya tolong ajar aja. Baik habis. Kena sebut nama ustaz ke? Okey baik habis. Kemudian kata al-babus salisu fa'ala yufa'ilu. Ni kita bahas minggu depan insya-Allah. Sampai bab yang ketiga insya-Allah. Dia sebenarnya terjemah ni senang. Kita seronok sebenarnya terjemah hari ni sebab dia kena ada cara dia nak terjemah. Saya terjemah cara pondok boleh tapi kalau nak cara terjemah bab moden ni saya serah pada Haji Yaakob, Haji Rohana dengan Kak inilah. Pada semua yang lain, Kak Rozita apa semua Saya terjemah cara pondok. Macam kitab Jawi tu terjemah macam itulah saya terjemah. Saya punya bahasa saya punya mulut ni dah terbiasa keluar dengan bahasa orang dulu. Cara klasik. Jadi payah nak terjemah bahasa moden. Saya semua boleh tunjuk ajar lah. Terjemahan ustaz lagi senang faham lah. Tak ada lah Haji. Saya cara orang dulu je. Okey baik habis. Kemudian kata al-babus salisu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah minggu depan dia sama lagi Jadi pada jemaah yang tak ada kitab tu boleh ni lah. Kitab murah je. Siapa tak faham tu insyaAllah nanti akan datang saya ajar insyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Haji Khairuddin. Pening Ustaz. Pening Haji Haji Khairuddin tu bagus tu. Dia diam je. Dia diam je tu Haji Khairuddin tu. Tak apa seslow je Haji Khairuddin, seslow. InsyaAllah boleh seslow. Saya dengar je Ustaz. Saya tak berani nak sambut. Tak apa. Kitab ada je, kitab ada. Nak pergi jumpa Haji Yaakob minta kitab dia tu. Ambil barakah. Ada jual kat Pengkenan. Ada jual sana. Kat Shah Alam banyak. Okey Ustaz. Okey baik. Assalamualaikum.